Ya seram ni. Bila rakaman-rakaman ni seram lah. Tak ada sebab ada yang tak datang Pak Hadi kan. Yelah, insyaAllah. Sebab tu dia awal-awal dia sejuk. Macam okay, kita boleh mula ya. Seterusnya masih kata apa? Masih bersemangat insya-Allah. InsyaAllah pagi-pagi ni insyaAllah aura dia lebih sikit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulih amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi segala pujian kita rafakkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kerana kalau tidak dengan rahmatnya kita tak akan sampai ke sini kan. Dan kerana kalau tidak dengan dengan izin dia juga pun kita tak akan sampai kan. Kadang-kadang jalan nak pergi tu mudah je tapi ada je rintangan-rintangan kan. Jadi alhamdulillah maknanya di pagi ini Allah pilih kita ya. Kita ni ibarat insan terpilih kan, insan terpilih dah ya. Dan saya pun bila sebelum ni dengar juga Ustazah Noda selalu cerita tentang kumpulan ni. Tapi bukan cerita apa-apa. Dia kata kumpulan Kak Sheila ni memulakan pengajian dekat surau tempat Kak Sheila je kan. Lepas tu dia kata Kak Sheila minta pula untuk buat pengajian bash kan, bash Kak Sheila ni. Dia alhamdulillah maknanya tak semua orang boleh buat macam ni. Jadi memang saya pun rasa ni jugalah, rasa teruja juga kan bila tahu ada juga orang yang maksudnya kumpulan-kumpulan yang sanggup kan, yang sanggup berkumpul, berjumpa walaupun sebulan sekali tapi itu sangat bermakna kan. Kadang-kadang bila hari Ahad ni faham je lah kan waktu kadang-kadang bila orang kerja kadang kerja sampai Sabtu kan. Kalau cikgu kan kadang cikgu lagi lah sampai Sabtu kerja. Hari Ahad tu satu hari je nak operasi rumah ni lah, dapat segala macam ni kan. Tapi kita ketepikan tu dulu semata-mata untuk kita berkumpul ya. Jadi semoga dengan perkumpulan ini, dengan pertemuan kita ini Allah memberkati ya, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sebagaimana kata Pak Cik tadilah kan. Jadi insya-Allah maknanya penerusan usaha-usaha ini semoga berterusan dah sampai bila-bila kan. Insya-Allah. Dia apa yang Mak Cik usahakan dah diteruskan oleh anak Mak Cik kan, Dr. Muni. Jadi nanti Dr. Muni pun anak dia pula akan teruskan. Jadi maknanya pahala tu sentiasa berjalan kan. Sentiasa mengalir. InsyaAllah ya. Jadi insyaAllah saya akan teruskan dengan hadis yang kedua ya. Yang ni dah kali berapa? First kali jumpa bulan November ke-7 lah yang ke-7 banyak juga. Okey, jadi hadis kedua ya. Hadis kedua daripada hadis ke-40 yang mana hadis ni antara hadis, maksudnya hadis ni yang paling panjang. Dalam hadis 40, hadis kedua ni yang paling panjang sekali ya. Jadi saya bacakan dulu dia punya matan hadis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iz tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhdayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il.
Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal amah rabbataha wa antarul hufah al-urah al-alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Qala thumma intalaqa falabithtu maliyan thumma qala li ya Umar atadri man as-sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Okay, jadi hadis ni adalah hadis riwayat Muslim. Faham tak? Sikit-sikit apa tak faham? Sikit tak faham. Banyaklah juga kalimah-kalimah tu. Syahadah. Okey, panjang hadis satu muka. Kalau buku saya ni satu muka. Okey, saya bacakan maksud dia, jangan risau. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh ada hadis daripada Umar bin Khattab. Umar Al-Khattab beliau berkata, ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya. Dia panggil Syadidu Bayadis Siyab. Siapa ada buku hadis boleh tunjuk ni ya. Ini maksud dia punya Syadidu Bayadis Siyab. Maksudnya pakaian yang sangat putih. Putih-putih bersih ya. Syadidu Bayadis Siyab. Kemudian dia kata sangat hitam rambutnya. Sawadi sya'ri ya, sangat hitam rambutnya. Kemudian tidak kelihatan padanya kesan perjalanan jauh dan tidak dikenali oleh sesiapa pun di kalangan kami. Maksudnya sahabat-sahabat tak pernah jumpa pun orang tu. Tak pernah nampak pun sebelum ni kan. Lepas tu dia datang hingga duduk menghadap Nabi SAW lalu menyandarkan dua lututnya dia maksudnya lutut bertemu lutut. Dia menghadap Nabi, kemudian lutut Nabi, lutut dia bertemukan dengan lutut Nabi. Mendekat sangatlah maksudnya tu. Kemudian dan meletakkan dua tangannya di atas dua paha baginda. Dia dah disandarkan lutut dia dengan lutut Nabi, lepas tu dia letak tangan dia atas paha baginda, paha Nabi. Kan? Okey, kemudian lalu lelaki tersebut berkata, "Wahai Muhammad, beritahu kepada saya tentang Islam." Rasulullah SAW pun bersabda, "Islam ialah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan haji di Baitullah jika kamu mampu melakukannya." Lelaki itu pun berkata, "Benar." Ya, kemudian Umar berkata, Umar ni sebab hadis daripada Umar kan, lepas tu Umar pun kata, dia kata kami pun rasa hairan kerana dia bertanya dan membenarkan baginda. Tadi dia tanya, lepas tu bila Rasulullah cakap, betul apa yang kamu cakap. Kan? Jadi pelik lah kan? Okey, kemudian lelaki itu bertanya lagi, "Beritahu kepada saya tentang iman." Baginda menjawab, "Kamu percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari terakhir yakni hari kiamat, dan kamu percaya kepada qadar yakni ketetapan Allah, sama ada yang baik dan yang buruk." Dia pun berkata, "Benar." Sama juga macam tadi ya. Kemudian lelaki tersebut berkata lagi, "Beritahu kepada saya tentang ihsan." Baginda menjawab, "Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Sekiranya kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu." Ya, lelaki tersebut meneruskan lagi, dia tanya lagi, "Beritahu kepada saya tentang masa berlaku kiamat." Baginda menjawab, "Orang yang ditanya tentang kiamat bukanlah tidak tahu melainkan lebih daripada orang yang ditanya." Orang yang bertanya. Maksudnya yang ditanya tu tak tahu, yang bertanya tu lebih mengetahui. Kadang-kadang bahasa Arab tu dia berbelit sikit. Maksudnya orang yang bertanya tu lebih mengetahui ya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahu kepada saya tentang tanda-tandanya." Jadi baginda bersabda, "Hamba perempuan akan melahirkan tuannya. Kamu akan melihat orang-orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian, miskin dan pengembala kambing, berlumba-lumba meninggikan bangunan." Ya. Kemudian dia pun pergi. Lelaki itu pun pergi. Saya berdiam diri agak lama. Saya ni siapa? Umar ya. Umar berdiam diri agak lama, beberapa hari. Dikata kat sini beberapa hari. Kemudian baginda bertanya kepada Umar, kepada saya, "Wahai Umar, adakah kamu tahu siapakah orang yang bertanya tempoh hari?" Saya menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Baginda pun bersabda, "Sesungguhnya dia ialah Jibril. Dia datang untuk mengajar kamu tentang agama kamu." Ya. Jadi sebab itu hadis yang sangat panjang yang mana dalam hadis ini sangat banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil sebenarnya ya.
yang mana hadis ni merupakan dalam hadis 40 tu hadis yang paling agung lah, yang paling besar sekali nilai dia. Sebab apa? Sebab dia menerangkan tentang Islam, kan, tentang Islam, tentang agama kita keseluruhannya. Dia menerangkan, meliputi seluruh perkara yang berkaitan dengan agama kita. Okay, jadi kita tengok satu-satu bahagian, kita tengok ambil bahagian-bahagian. Bahagian pertama tu, bila Umar cerita satu hari seorang lelaki datang, kan, seorang lelaki yang berpakaian putih, kemudian rambut yang sangat hitam dan tak ada kesan perjalanan jauh pun, kan, bukan kesan apa, maksudnya bukan macam seolah-olah orang situ. Tapi sahabat-sahabat tak pernah jumpa, kan, tak pernah jumpa. Jadi bila dia datang, dia duduk menghadap Nabi, dia datang terus duduk menghadap Nabi. Kemudian lutut dia temukan dengan lutut Nabi. Kemudian tangan dia letakkan atas peha Nabi. Jadi nak menunjukkan kat situ adab menuntut ilmu. Sebaik-baiknya macam tu. Sebab tu kalau orang dulu lah, kan, orang dulu macam mana dia panggil apa, talaki tu, kan, apa talaki tu, macam tu lah keadaan dia. Supaya ilmu tu lebih mudah untuk masuk. Depan-depan. Haida, pergi. Haida je lain dapat. Sebab tu sebenarnya bila majlis-majlis ilmu, kita kena berlumba duduk depan. Sebabnya orang pertama yang akan masuk tu yang dapat kita. Kan, biasalah bila kita duduk belakang, kita rasa macam dah jauh sangat, kan, dah sampai. Itu nak terang kat sini, Rasulullah memang dia punya apa kata, cara dia nak sampaikan tu sangat detail, kan. Benda tu simple je. Kenapa kena duduk macam tu? Rupanya dia nak ajar pada kita adab menuntut ilmu sepatutnya macam tu, sebaik-baik macam tu. Tapi kalau dah ramai macam ni tak boleh lah. Cukup duduk. Okey, kemudian seterusnya Rasulullah Jibril ditanya kepada Rasulullah, kan, laki tadi bertanya kepada Rasulullah apa itu Islam, kan, ditanyakan. Islam tu apa dia? Adakah kamu terangkan kepada saya apa yang dimaksudkan dengan Islam? Jadi apa Rasulullah kata? Islam itu ialah apa dia? Iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad utusan Allah. Maksudnya Islam tu yang pertama sekali mestilah kalimah syahadah. Mestilah kalimah syahadah. Okay, kemudian mendirikan solat, menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan, seterusnya melakukan haji di Baitullah. Maknanya rukun Islam itulah. Dan 5 rukun Islam tu, itulah Islam. Maknanya yang pertama, pokok utama bila kita kata Islam, yang pertama sekali mesti apa? Syahadah. Mestilah mengucap 2 kalimah syahadah. Maknanya kalau seorang tu dia semayang tapi tak pernah mengucap, kan, apa, terbatal Islam dia. Sebab Islam kalimah syahadah tu adalah tiket utama kita untuk kita masuk ke syurga, kan. Allah bezakan, kan. Apa beza orang kafir dengan orang Islam? Kan bila di hari akhirat kelak, orang Islam jahat macam mana pun dia, kan, selagi mana dia masih mengucapkan kalimah syahadah, maka akhirnya dia akan masuk syurga juga. Tempat akhirnya adalah syurga juga. Tapi orang kafir baik macam mana pun lah, tapi tak pernah mengucapkan kalimah syahadah, jangan kata apa, jangan cakap dah nak masuk syurga. Kan, memang tak ada tempatnya di syurga. Sebab apa? Sebab dia tak ada tiket tu. Jadi syahadah ni umpama tiket, kan, tiket untuk kita masuk syurga. Kerana sebab tu orang kafir kata, di mana keadilannya Allah? Kan, di mana adilnya Allah? Orang Islam jahat-jahat pun masuk syurga. Tapi kami yang baik bukan main semua sana sini, kan. Tapi akhirnya tak dapat juga masuk syurga. Sebab dia tak ada tiket. Kita nak masuk di mana-mana, kan, pergi stadium. Nak pergi tengok wayang pun, nak tengok wayang pun, kan, tak ada tiket orang nak bagi masuk. Tak boleh, kan. Sama juga macam tu lah. Maksudnya kalau kita nak nak berdebat dengan dia orang, kita gunakan tu je, kan. Perumpamaan yang macam tu, simple. Okey, saya terangkan satu-satu lah, insya-Allah. Okey, jadi dia katakan Islam, apa yang dimaksudkan Islam? Jadi kalau kita tengok, dia kata Islam itu yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, kan. Yang kedua solat, zakat, puasa, zakat, haji, kan. Jadi bila kat situ dia bahagikan rupanya amalan dan 5 rukun Islam tu terbagi kepada 3 jenis amalan. Yang pertama sekali amalan yang berbentuk jasmani. Amalan yang berbentuk jasmani, iaitu apa dia? Solat dan juga puasa. Solat dan juga puasa. Kemudian yang kedua, skop yang kedua, amalan yang berbentuk harta
yang berbentuk keuangan ataupun sumbangan harta kita, iaitu zakat, kan. Kemudian yang ketiganya amalan yang digabungkan antara jasmani dan juga harta, iaitu haji. Kan betapa indahnya Islam itu. Dia merangkumi semua aspek, kan. Ya. Okey. Okey, itu secara kata apa? Kak Sheila ada berapa lama ya? Misan berapa lama? Sejam lamanya tu. Lebih kurang lah. Tunggu itu ya. Okey, insya-Allah ya. Okey, jadi kemudian apa yang dimaksudkan dengan Islam? Yang apa yang dimaksudkan dengan Islam? Adakah cukup sekadar 5 perkara tu je? Kita buat cukup 5 perkara tu dah komplit dah Islam kita. Okay, jadi ramailah bila macam tu kan, ada sahabat-sahabat ni kan asyik tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, Islam tu apa? Jadi ada hadis lain Rasulullah kata kan, al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Rasulullah kata muslim ialah individu yang Islam, yang orang Islam selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Tu hadis, dalam satu hadis Rasulullah kata macam tu. Maksudnya Islam tu apa? Islam tu kita tak pernah sakiti hati orang. Kan, lidah kita ni tak pernah menyakiti hati orang. Dan juga tangan kita pun tak pernah sakiti orang lain. Itu Islam. Itu yang dikatakan Muslim sebenar. Kemudian dalam hadis yang lain pula, sahabat tanya lagi, wahai Rasulullah kan, Abdullah bin Umar dia tanya, ayul Islam khair. Dia kata Islam macam mana yang baik? Kemudian Rasulullah kata apa? Qala antu ta'imat ta'am, iaitu memberi makan kepada orang lain. Memberi makan kepada orang lain. Wa taqra'us salam, dan memberi salam. Alaman arafta wa man lam ta'rif, dan memberi salam kepada sama ada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Itu lain pula kan, skopnya. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah, sahabat tanya lagi, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam itu ialah meninggalkan perkara yang sia-sia, yang tak ada kaitan dengannya, kan. Ya. Kemudian jadi maksudnya kat sini apa? Islam tu apa? Maksudnya sesuatu, semua benda yang baik lah, kan. Meliputi semua akhlak yang baik. Selain kita melakukan 5 perkara ini tadi, dan seterusnya kita aplikasikan dengan akhlak yang baik. Itu Rasul nak tunjuk. Sebab tu Rasulullah bila sahabat tanya Islam tu apa, dengan orang ni Rasul kata macam ni. Kemudian sahabat lain tanya, Rasul kata lain pula. Jadi bila digabungkan semua punya Islam tu semua benda-benda yang baik, kan. Semua akhlak yang baik. Kan? Okay, jadi insya-Allah kemudian dalam satu hadis yang lain dia diumpamakan, dia bagi satu perumpamaan tentang Islam ni, kan. Dia kata apa? Saya baca maksud je lah ya. Dia kata Islam ni, dia kata Islam ni umpama sebagai satu jalan yang lurus. Sebagai satu jalan yang lurus, yang mana di kiri kanan ni tu ada tembok. Ada tembok. Macam kita jalan lurus, di kiri kanan ada tembok, dan di tembok, setiap tembok tu kan dia ada pembahagian ada pintu-pintu, dan pintu tu memang terbuka aje. Terbuka, pintu-pintu yang memang terbuka, tapi kat pintu tu dipasang tirai. Dipasang tirai. Jadi maksudnya okey, jalan yang lurus tu adalah Islam. Ini jalan Islam. Kemudian tembok-tembok itu, diumpamakan tembok-tembok itu tembok-tembok itu adalah batas-batas Allah. Batas-batas yang Allah telah tetapkan, ya. Kemudian pintu-pintu yang terbuka tu apa dia? Pintu-pintu terbuka tu semua larangan-larangan Allah. Sebab tu Allah letak tirai je. Allah tak tutup pintu, kan. Umpamanya pintu tu tak bertutup, maksudnya segala larangan Allah tu terbuka je untuk kita. Cuma maknanya kalau kita memang betul-betul kata apa, nak selamatkan diri kita, kita hanya akan ikut jalan yang lurus tu, tanpa kita pandang pun pintu tu, ataupun tanpa kita masuk salah satu pintu tu. Boleh faham tak? Kan? Ini apa ni, dalam satu hadis yang lain dah, mana Rasulullah dia bagi perumpamaan macam tu, ya. Okey, itulah maksudnya bila kata Islam tu meliputi semua 5 perkara ni tadi. Kita melakukan 5 perkara, kemudian dalam waktu yang sama kita aplikasikan dengan akhlak yang mulia, ya. Jadi ada persoalan. Kalau dia mengucap tapi solat ni tidak, puasa ni tidak, kan, zakat pun tidak, dan tambah pula lagi dia buat perkara yang dilarang tu, kan. Jadi macam mana Islam dia tu?
masih Islam ke tidak. Jadi kita kena ingat, sebab tu bukan senang kita nak mengkafir-kafirkan orang, kan? Ya, bukan senang kita nak mengkafir-kafirkan orang selagi mana seseorang itu masih mengucap kalimah syahadah walaupun dia tidak melakukan segala perintah Allah ni tadi, dia tetap muslim. Dia tetap muslim. Maksudnya dia tetap akan layak masuk syurga Allah. Cuma lambat dengan cepat sahaja. Itu bergantung kepada amalan masing-masing, ya. Sebab tu kadang-kadang kan kalau dekat media-media senang, macam mudah je kan, orang ni kafir, orang ni kafir ke orang ni, orang ni kafir ke orang ni. Jadi saya kata, ya Allah, katakan Allah tak pernah ajar kita macam tu kan. Allah dah terangkan, Rasulullah dah terangkan pada kita dengan sejelas-jelasnya, setiap muslim yang mengucap kalimah la ilaha illallah, maka dia adalah muslim. Ya. InsyaAllah itu tentang Islam. Kemudian Malaikat Jibril tanya tentang apa? Tentang iman, kan? Tentang iman. Iaitu Rasulullah. Kemudian apa yang Rasulullah terangkan? Iman tu apa dia? Iman itu ialah antu'mina billah, kita beriman kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, semua malaikat. Kan malaikat yang wajib kita percaya ada berapa? Ada 10 tu kan. Kemudian ada, dan malaikat 10 tu ketua-ketua dia. Dia punya tentera-tenteranya yang beribu-ribu yang kita tak nampak, kan? Kemudian wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Yang Rasulullah sebut kitab-kitabnya, bukan Al-Quran semata. Maksud kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu, ya. Dan juga wa rusulihi, dan semua rasul. Dan semua rasul. Wal ba'thi, dan juga hari kiamat. Dan hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan qadar Allah, iaitu ketetapan Allah, sama ada ketetapan Allah itu, qadar Allah tu baik ataupun buruk. Mana kadang-kadang kita rasa kadang-kadang sebab kita manusia suka comparekan dengan orang lain, kan? Orang tu dapat lelaki handsome, dapat lelaki handsome, suami aku tak handsome pun, kan? Lepas tu suami contoh, tapi bila dia jadi lelaki tu handsome lah, kan? Kalau tak, takkan kahwin dengan dia. Okay. Masih lagi musyrik. Masih lagi tak percaya. Okey. Lepas tu ataupun kita dapat tengok kawan kita yang lain dapat suami kaya. Tapi kita dapat suami biasa je kan, kerja-kerja biasa. Jadi kadang-kadang kita suka compare dengan orang, ya. Sebab itu kita suka nak mempersoalkan tentang apa yang kita dapat. Tak bersyukur, ya. Bersyukur itulah takdir sebenarnya. Bersyukur itulah tanda kita beriman dengan qadar Allah. Itu semuanya qadar, ya. Okey, jadi bila dalam Al-Quran, ayat Al-Quran pun Allah banyak tegaskan tentang konsep iman ni, ya. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi pun, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, kan? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Maksudnya kita tak membeza-beza pun antara rasul ni dengan rasul yang lain. Ya. Jadi nak menunjukkan bahawa keimanan tu memang sangat penting pada semua perkara-perkara yang Rasulullah sebut ni tadi, ya. Jadi insya-Allah kalau macam kita orang biasa ni beriman kepada Allah, dah tentulah kan, beriman kepada malaikat, benda-benda yang gaib, kan? Allah, malaikat, benda yang gaib, ya, kan? Kemudian Rasul, kitab dia, ya, benda yang walaupun kita tak nampak tapi benda sejarah pun kita kena beriman juga, ya. Dan juga qadar ni maksudnya benda yang berlaku dalam kehidupan kita, pun kita kena beriman juga sesemua. Tak boleh kesal lah maksudnya. Apa dia? Tak boleh kesal. Sebab itu kena bersyukur tadi tu lah. Syukur itu adalah tanda keimanan kita pada qadar Allah, pada takdir Allah, kan? Dia kalau dalam WhatsApp tu selalu juga orang hantar, kan? Apa kalau kata-kata macam itulah, maknanya kita, sebab apa kita tak bersyukur? Sebab kita suka compare dengan orang. Suka compare dengan orang lain, kan? Sepatutnya apa yang kita ada itulah takdir untuk kita. Dia takdir ni, apa yang maksud takdir? Takdir tu apa? Qadar tu apa? Ketentuan. Maksudnya sebelum Allah nak cipta kita, sebelum Allah campakkan roh, kan, masukkan roh ke dalam jasad kita, jadi Allah dah tentukan dah rezeki kita, jodoh kita, rezeki kita, ajal kita, kan,
Yalah jodoh lah tu. Kemudian kita ni orang yang taat ke, orang yang buat maksiat ke, semua dah Allah dah tulis. Allah dah tentukan. Cuma sebagai manusia kita tahu tak apa yang Allah tulis tu? Tak tahu kan. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang salah faham dia konsep dia. Orang kata Allah dah tentukan kan. Kita ni orang memang orang yang buat maksiat. Sebab tu tak kita baik kan. Alhamdulillah misalnya kan. Ataupun Allah tentukan kita ni miskin aja. Jadi buat apa nak usaha lebih-lebih. Sedangkan kita tak tahu pun apa yang Allah tentukan kat kita kan. Apa yang Allah tulis kat kita. Jadi kita sebagai manusia, bila Allah kata kita sebagai manusia, apa tugas kita? Usaha. Jadi sudahnya nanti mungkin kita apa yang Allah tulis tu, sebab dia ada qada dan qadar. Qada ni ajal dan maut. Ajal sama lah tu. Apa? Jodoh. yang tak boleh diubah langsung. Maut kita, ajal kita. Ajal tu memang tak boleh nak ubah. Maknanya kita doa lah macam mana pun tak boleh nak ubah. Tapi sebenarnya sebab kita pun tak tahu ajal kita bila. Mungkin kan. Jadi benda-benda yang lain tu yang kata Allah kata qadar ni tadi, mungkin dengan sebab usaha kita. Allah kata kita orang yang melakukan maksiat, tapi dengan usaha kita memang nak memperbaiki diri kita, akhirnya kita bukan dalam golongan yang Allah katakan tadi. Ustaz, kalau misalnya dia dah tentukan kan. Jadi kita sebenarnya kena berusaha juga untuk mengubah apa yang tu. Mungkin juga Wallahualam lah kan. Ditentukan umur kita sebanyak ni, tapi kalau misalnya kita mungkin Tuhan nampak kita ada tanda-tanda nak berubah, ataupun kita mungkin ada tanda-tanda mungkin nak buat lebih baik lagi daripada apa yang ada sekarang, mungkin juga Tuhan memanjangkan umur orang tu untuk dia boleh beribadat dan berusaha lagi. Betul sebabnya satu lagi konsep ni macam ni je. Kita tak tahu ajal kita tu bila pun. Tak tahu. Jadi mungkin sebab usaha-usaha kita tu sebenarnya memang Allah kata ajal kita memang panjang pun. Kan sebab dia Allah dah tahu dah kita ni macam mana. Satu yang saya kata ada satu kisah yang sedekah itu memanjangkan umur. Ustazah, macam mana nak compare dengan atau nak balance dengan yang kita tak boleh mendakwa diri kita, keakuan tu, maknanya everything is la hawala bukan kita yang punya kuasa. Sometimes people macam aku ni bijak, aku ni yang sebab I lah jadi gini kan. Jadi macam mana kita nak balance ni? Dia macam ni, dia kena tu yang kena imbangkan antara sifat tawaduk kan, dengan sifat tawaduk dengan sifat izzah. Izzah ni bangga. Kita rasa bangga. Masa bila kita kena tawaduk, masa bila kita kena izzah. Dua-dua ni kita kena ada. Tak boleh tawaduk je. Kan, kalau tawaduk saya pun tak nak datang sini. Takut dengar Ustazah Nora cakap lemak, dah takut dah tu kat Sheila tu. Tapi kita kena ada dua-dua. Kita kena ada tawaduk, kena ada izzah. Cuma kita kena imbangkan. Jadi tawaduk dalam masa bila kita nak tawaduk. Nak tawaduk bila kita berhadapan dengan orang-orang yang kata apa? Yang mungkin yang kurang daripada kita. Ataupun dalam masa yang sama bila kita rasa kita lebih, kita macam mana kita nak ajar sifat tawaduk, kita kena pergi juga dengan orang-orang yang bawah kita. Kan? Letak diri kita sama dengan Tapi bila izzah ni kena ada juga. Izzah macam saya ni lah, kalau ikut pen memang tak boleh. Izzah maknanya bila kita berhadapan dengan orang-orang, contohnya orang musuh Islam kan, dengan musuh-musuh Islam, kita kena izzah. Kita kena tunjukkan bahawa Islam pun ekonominya boleh kan, kita boleh kaya juga macam dia orang. Kita boleh pegang jawatan-jawatan besar juga macam dia orang. Itu kena, itu wajib. Dengan musuh Islam lagi, kita kat Malaysia masyarakat majmuk kan, kita nampak Cina sekarang ni makin main lagi ni kan, macam seolah-olah macam nak kontrol lah kita. Tu kita memang kena izzah, wajib kita izzah kat situ. Tapi kalau tawaduk ni macam kata tawaduk ni kita kena redha lah. Maksudnya sifat tawaduk tu tak boleh je kita ketepikan lah. Kena seimbang lah, bergantung kepada keadaan juga. Bergantung pada keadaan kita. Contohnya kita kata kita nak tawaduk sangat, tak bolehlah beli rumah besar kan. Itu tawaduk, yang konsep tawaduk yang salah kan. Jadi sudahnya nanti perumahan-perumahan besar yang yang panggil kawasan-kawasan elit tu semua orang Cina je dah dapat kan. Zuhud sangat kan, semua orang Cina dapat. Kita tak nak kat macam tu.
contoh macam kalau macam dekat KL dah nampak sangat kan, antara Kampung Baru tu kan. Kampung Baru tu dulu sudah, padahal itu kawasan Melayu. Kawasan Melayu. Tapi sekarang apa yang jadi? Jadi macam macam setinggan, kan? Kan ke kanan. Lepas tu kawasan-kawasan elit, contoh macam Kelang je lah. Kawasan elit kalau Shah Alam ni alhamdulillah tau. Alhamdulillah orang kaya Shah Alam nampak sangat. Nampak sangat Shah Alam ni. Shah Alam ni nampak orang Islam ni izzah, ada keizahan dekat situ. Tapi kalau dekat Kelang, kawasan Bukit Tinggi, Botanik, semua ni tercina. Orang Melayu duduk kat mana? Orang Melayu duduklah dekat Sungai Udang. Kan kat Kampung Delik, kat pinggir-pinggir bandar. Kan? Yang dah ceruk-ceruk tu. Yang tersepit-tersepit tu lah kawasan orang Melayu. Jadi nampak sangat beza kat situ. Kita tak nak macam tu. Dia kena ada dua-dua juga. Tawaduk kena dan insaf pun kena. Cuma sikap tawaduk ni kita kena ada juga. Bila kita dah ada rumah besar, kadang-kadang bila tak ada tawaduk, kita rasa tak cukup je. Kan? Nak tambah. Besar nak besar lagi. Kita tak cukup lah 3 tingkat, tambah lagi 5 tingkat kan. Macam tu lah. Maksud kita tak pernah rasa cukup. Itu tak boleh juga. Cuma insaf tu sebab kita nak berhadapan dengan orang kafir, kita nak tunjukkan kita pun hebat. Itu wajib lah. InsyaAllah. Izzah. Kalau ada nama Nurul Izzah tu. Ain Zai tak berbulat. Izzah. Sekarang mah Sani kebanggaan. Izzah faham. Dia satu lagi sebab macam bila kita satu inilah sifat apa kata tawaduk ni sangat perlu juga untuk kita didik pada anak-anak kita. Sebab kita kalau macam kita mungkin daripada latar belakang keluarga mak ayah kita orang biasa. Betul tak kan? Jadi kita dapat imbangkan kan benda tu. Tapi kalau anak-anak kita dia lahir-lahir dah senang. Kan lahir-lahir dah senang. Jadi kita nak didik sifat tawaduk tu memang susah sikit. Jadi ada masa-masa kita cuba bawa dia ke tempat-tempat macam tu lah. Ke mana? Ke orang tua ke anak yatim. Tanah padi. Tapi betul. Dekat mana? Anak zaman sekarang bawa pergi rumah orang tua. Kan? Aku cakap. Jadi macam mana je nak jaga kita masa kita tua? Sudah nanti dia hantar kat sebuah maid je lah ataupun Baru masuk dekat pintu. maid kan untuk jaga kita sepenuh masa. Itulah memang betul ya. Itu cabaran-cabaran kita lah. Okey, itu bab keimanan. Okey, seterusnya okey, jadi kan bila bila malaikat Jibril tanya Rasulullah kan, betul bila Rasulullah dah terangkan kan Islam macam ni, iman macam ni. Lepas tu malaikat Jibril kata apa? Sadaqta. Kan kamu benar, kan? Kamu benar. Lepas tu jadi nak menunjukkan kat sini sebenarnya kenapa Jibril datang kepada Nabi. Dan kemudian bukan Jibril yang terangkan tapi Nabi pula yang terangkan. Kan dia saja nak minta Nabi itu yang terangkan ke hakikat Islam yang sebenar. Hakikat Islam yang sebenarnya dan juga hakikat iman yang sebenarnya. Okey, kemudian wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita. Kan seterusnya tadilah itu ada rukun Islam kan. Dan kemudian tentang keimanan. Okey, kemudian tentang ihsan. Ya, okey, apa yang maksudkan dengan ihsan? Ni Rasulullah kata, ihsan tu apa dia? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kan? Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah tu. Kan? Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Walaupun kamu tak nampak dia, sesungguhnya Allah tu nampak kamu, kan? Maksudnya kalau kata yang wak ihsan tu, kalau maksud wak ihsan. Bahasa Melayu punya belas ihsan. Tak sama. Itu ihsan kasihan kan, belas kasihan kan. Ihsan ni maksudnya itulah sebenarnya dalam skop ihsan dia ada dua. Satu, kita beribadah kepada Allah kerana keikhlasan kita. Kerana keikhlasan kita. Yang pertama kerana keikhlasan kita iaitu memang kita kenapa kita semayang, memang walaupun kita tak nampak pun Allah kan, tapi kenapa kita semayang?
memang ikhlas kita, memang kita buat tu semata-mata kerana Allah, walaupun kita tak nampak Allah tu. Kemudian yang keduanya memang ihsan tu sendiri, iaitu memang kita nak buat apa dia rasa macam Allah tu nampak je dia. Dia rasa macam Allah tu kata apa? Di mana-mana. Di mana-mana. Pemantau dia lah di mana-mana. CCTV tu. Dia rasa CCTV Allah tu ada di mana-mana. Kan? Itu ihsan. Ya, jadi maksud kat sini tadi kan, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah, kan? Dan walaupun kamu tak nampak Allah, tapi Allah nampak kamu. Okay, jadi kat situ ada dua maksud kat situ. Yang pertama, kita beribadah memang kerana ikhlas kita, dan yang kedua, kita beribadah memang kerana Allah, kita rasa macam Allah nampak kita. Kan bukan kita rasa, kita tahu bahawa Allah tu nampak kita, segala perbuatan kita. Kita masa dulu kan, macam ada orang dia macam kenapa tak salat sebab belum ikhlas lagi. Okey, dalam bab ikhlas ni dia banyak panjang juga huraian dia. Boleh buat apa solat Tudung pun apa sebab belum kat hati kan. Itulah. Ustazah, tapi ada tingkat amalan ikhlas itu kan ada bahagian dagang, ada bahagian mampu yang betul-betul ciptakan Allah dengan takut siksaan itu semua. Betul. Yalah, kalau macam tingkatan ikhlas yang paling tinggi, sebagaimana siapa tu yang kena penjara tu? Siapa yang dipenjarakan tu, yang memang dia beribadat tu dia tak mengharapkan pun syurga Allah. Kan? Bukan perempuan. Rabi'atu Adawiyah, kan? Rabi'atu Adawiyah. Dia itu memang martabat ikhlas yang paling tinggi. Macam dia lah, memang dia apa ibadat-ibadat yang dia buat tu bukan memang semata-mata kerana Allah. Bukan diharapkan syurga Allah, bukan kerana ditakutkan neraka Allah. Hanya kerana Allah. Semuanya itu semuanya memang semata-mata kerana Allah. Itu martabat ikhlas yang paling tinggi. Dan kita macam kita ni, sebab kita manusia yang biasa kan, tingkatan yang biasa ni ikhlas juga, tapi walaupun kita mengharapkan syurga Allah, kan, walaupun kita buat tu kerana takutkan neraka Allah, tapi tetap masuk dalam kategori ikhlas. Yang penting ikhlas ni kita buat bukan sebab orang. Kan? Sebelum ni tak pernah semayang pun, tak pernah semayang waktu, tapi bila kawan datang, masa tu nak tunjukkan kita jaga sangat, kan. Dapat pahala menunjuk. Tapi dapat pahala tak Ustazah? Kawan macam tu. Punya amalan tu dapat tak pahala? Okey. Itu Allah punya hak. Allah. Hak Allah tu. Dah tengah kalkulate. Dia tengok. Dah tengah kalkulate. Balance ke tak? Dia tengah-tengah ni. Dia sebenarnya bergantung pada niat. Maknanya kalau kita niat kita, apa yang kita buat tu orang akan orang akan ikut, kan, jadikan ikutan pada orang lain, jadi kita akan dapat juga pahala dia ikut kebaikan kita. Tapi perbuatan kita buat tu kerana orang datang. Kerana orang datang, kita nak tunjuk aksen. Nak tunjuk aksen lah, kan. Bukan aksen. Kontrol. Kontrol, kan. Kontrol supaya kita dapat yang lebih baik. Itu memang kita tolak lah. Kadang-kadang kawan kita tu buat benda tu macam sebab malu dengan kita. Adalah dia nak menyemarak. Tapi dia sebab kita duduk tepi dia, tak nak. Dia tak buat lah. Tapi masa dia buat, yang perbuatan dia tak buat tu, dia walaupun dia malu, dia jauhkan daripada maksiat tu. Kan? InsyaAllah boleh dapat. Cuma kadang-kadang sebab apa-apa semuanya bergantung pada niat. Tapi sebabnya kalau dia niat kerana kawan, itu yang susah. Tapi yang dapat pahala kawan itu. Kawan dia bagus. Betul, menghalang. Tapi kita boleh doakan dia juga. Ya, betul. Ya Allah, kita terima. Lepas tu lembat ikhlas juga selalu macam ni lah. Selalunya dalam kita kadang-kadang kita nak menjaga keikhlasan ni pun kita kena berhati-hati juga. Sebabnya syaitan dia suka mainkan peranan masa tu, ya. Contohnya macam kita jarang sangat buat solat sunat, kan. Tapi bila dekat masjid, kan, sementara orang nak isyak tu, kan, Kau main kan, lagi. sebelum macam ada pengalaman.
Sebabnya saya ini mana Kak Ye? Tak ada, sebabnya kadang-kadang saya pun rasa macam tu kan. Tak bangun kan macam segan. Boleh semua baik. Jadi itu pun kena jaga-jaga tau. Kalau kita tak buat, okey. Macam mana kata? Kalau kita tak buat sebab kita takut orang lain kata, jadi lebih baik kita buat. Lebih baik kita buat. Jadi moga dengan amalan kita buat tu Allah bagi pahala. Sebab syaitan dia akan main peranan kat situ. Alah kalau kau buat nanti orang lain cakap lah masa ni lah je nak. Sebab kadang-kadang kalau ada kawan kita yang kenal kita kan, alah masa ni lah kau rajin pula nak solat sunat semua. Kita fikir orang cakap. Kita fikir orang cakap. Jadi kita fikir orang cakap tu sebenarnya talbis iblis, panggil bisikan syaitan. Bisikan iblis. So sekarang kalau kita macam tu kita buat. Kita buat. Memang kena buat. Sebab kalau kita tak buat, kita layan bisikan iblis ni tadi. Sebab selalunya kita tak nak buat tu kata kita. Talbis. Aku panggil talbis. Ya, sebab tu kita jangan tak buat benda, kita tinggalkan sesuatu perkara kerana orang. Ya. Jadi lebih baik kita buat. Walaupun kita buat tu mungkin kerana orang, tapi moga-moga dengan perbuatan amalan kita betulkan balik niat kita kan. Dengan tergelincir niat tu je. Tapi kalau kita tinggalkan memang kerana orang, itu dipanggil sebenarnya riak. Riak sebab orang. Itulah riak yang sebenar. Kita tinggalkan sesuatu perkara kerana orang. Macam kan duha right. Main duha. Sebab sebelum ni tak buat pun sebabnya tak tahu. Yalah kita baru belajar dan kita tahu elok tu nak duha tu. Tapi bila kita nak buat tu cakap orang lain nampak rasa macam orang akan cakap rajin pula dia ni tu. So it was like macam kita akan rasa nak buat ke tak nak buat. Macam sebab itu betul masa saya nak start dulu rasa macam tak nak buat. Nanti orang nampak orang kata apa. So tak buat. So macam mana? Itu yang tak buat tu kita layan ni talbis panggil talbis. So jadi buat kita buat je. Jangan kita tinggal jadi macam riak. Kita tak buat tu sebenarnya riak. Tapi kita tak nak orang nampak pada Allah. Kita tak nak macam nak rasa Kita baik. Kita sombong pada Allah lah kiranya riak tu. Sama macam orang pakai tudung kan, orang nak pakai tudung dia teringin nak pakai tudung, tapi sebab kawan-kawan geng-geng ni kan jenis muha-muha kan, yang jenis semua free hair, tiba-tiba dia dah ada niat nak berubah, tapi dia tak boleh nak buat sebab nanti dia takut kawan-kawan dia cakap apa, alah alim lah tu, nak belakang alim lah tu kan, macam tu. Jadi bila dia tak buat tu yang talbis iblis, dipanggil talbis iblis. So bila pula jadi riak? Jadi riak bila tak buat tu jadi riak. Talbis iblis tu panggil riak. Jadi maknanya bila berada kita berada dalam situasi macam tu lah, sebab ada nak buat ke tak buat kan, kita tak buat, kita nak buat takut orang kata kita macam ni kan, jadi lebih baik kita buat. Sebaiknya sebab dia macam duha ni, dia kalau kita eloknya buat di rumah. Kita sembahyang solat fajar kat di rumah sebab kita tak nak orang nampak. Jadi bila macam kat office tu, macam kalau pagi-pagi memang kalau tak ada orang kita pergi buat sudah. Bila macam orang dah ramai, kita jadi macam segan. Jadi itu kena riaknya. Kita segan tu sebab apa? Kita segan sebab apa? Sebab takut orang cakap jugalah. Takut orang cakap ke, takut orang kata kita ke, ataupun sebab yalah itulah macam tak tahu, sebab macam tak tahu lah apa pasal nanti orang nampak. Nanti orang nampak. Sebab orang nampak. Kita berhal waktu kita kan berdiam-diam kan. Jadi kalau macam nanti kan orang nampak kita surau. Apa hal buat surau waktu-waktu ni kan. Tapi sebenarnya itu talbis lah. Itu kena buat juga Kit. Sebab jadi macam sebab semalam saya pergi sawah, masuk pukul 8 pagi sampai terus masuk. Lepas tu habis waktu tu pukul 9 lebih dah mandi semua, saya jam pukul apa 12 minit. Sempat lagi. Saya pun solat. Tapi lepas tu buat fikir, Allah aku ni macam menunjuk pula rasa. Tak apa kita sebab kita dah biasa. Dia tak tahu. Jadi itu yang jadi macam tak tahu. Kadang-kadang itu yang kita terdetik macam tu kan.
terdetik perasaan macam nak menunjuk pula. Itu talbis. Sebenarnya Itu bisikan iblis. Supaya nanti kita jangan buat. Jadi saya solat tu dia semayat di sebalik kursi. Saya lama dulu saya menyorok takut malu bangun pula. Ya. Dia kan perkara yang kita biasa buat dan kita tinggalkan sebab orang. Itu jadi Itu panggil riak sebenarnya. walaupun orang tanya, buat apa ni? Ni belum masuk waktu lagi. Pukul 12. Jadi kita macam Orang awam nak menjawab banyak Orang biasa pertanyaan. kadang tak tahu kan. Dia tak tahu, tak pernah kenal pun solat duha ke Dia buat apa ni? Jadi masa tu lah kita terangkan kat dia. Dia pahala lagi kat kita. Masya-Allah ya, itulah dia sebenarnya. Sebab tu kalau kita dalam buat melakukan ibadat ni memang iblis memang saja mencari ruang saja kan. Supaya kita tak buat. Macam puasa juga. Macam puasa sunat kan. Apa ni office mate kita semua tak puasa. Tapi kita nak puasa, dia fikir kalau puasa kan cakap mesti dia ajak makan kan. Tu lunch kan mesti dia ajak makan. Dan cakap macam mana ni? Nanti dia kata, bukalah orang ikan ke kawan. Bukan setan kawan. Terang-terang Kalau puasa kan, orang ikan. Tak je pun. Sunat jemput kan. Ini Syaban ni dah semakin puasa. Itulah ya, maknanya kena berhati-hati lah. Ya, talbis ni kita meninggalkan ibadat. Talbis. Talbis bisikan. Saya dulu pun salah faham juga kan. Kita ingatkan riak tu sebab kita buat sebab nak tunjuk-tunjuk orang. Rupanya kita tak buat kerana orang tu pun panggil riak. Dan itu lagi bahaya. Mana buat je lah. Jadi buat je. Buat je lah. Dan pada kita buat tu kita niat kita sentiasa kena jagalah kan. Kita sentiasa perbetulkan niat. Macam contoh datang sini lah, bukanlah ni kan. Contoh. Kan kita datang kan alamat nanti orang cakap apa pula kalau aku tak datang kan. Jadi kita datang alhamdulillah dapat juga walaupun niat asal kita datang tu kerana orang. Tapi bila dah sampai sini, kita ingat balik perbetulkan balik niat. Jadi insya-Allah dapatlah pahala. Kan? Macam Ustazah, macam kan kalau kadang-kadang kita pergi holiday ke fly ke waktu apa ni kan waktu fardu kan, kita semayang kat dalam tu kan, terasa macam Betul, orang lain mana yang